Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua telah bersedia dan bersemangat untuk kita meneruskan sesi PDPR Bahasa Melayu 2 Gemilang pada pagi ini. Jadi, sebelum kita meneruskan sesi PDPR pada pagi ini, cikgu ingin ingatkan kepada murid-murid untuk pastikan kehadiran pada hari ini telah diisi. Okey, kalau belum isi lagi, selepas murid-murid mendengar video penerangan cikgu ni, murid-murid boleh lihat balik dalam grup 2 Gemilang, ada cikgu berikan pautan link kehadiran pada hari ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan sesi PDPR pada hari ini. Okey, seperti biasa, cikgu ingin ingatkan kepada murid-murid untuk menyediakan 3 bahan. Okey, yang pertama, murid-murid perlu menyediakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1. Yang kedua, alatan tulis seperti pensel, pemadam dan pembaris. Seterusnya, perlu menyediakan buku aktiviti jilid 1. Okey, tujuannya adalah untuk memudahkan sesi PDPR yang akan kita jalankan sebentar nanti. Okey, jadi hari ni cikgu nak murid-murid teka lah. Okey, agak-agak hari ni kita nak belajar tentang apa ya? Okey, sekarang ni kalau murid-murid lihat di paparan skrin, okey, ayat ataupun perkataan yang cikgu beri ni tak lengkap. Okey, ada 4 huruf yang murid-murid kena cari untuk kita penuhkan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk mengetahui jawapannya, okey, cuba murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 71. Okey, mesti murid-murid dapat jawapan. Okey, cikgu beri masa 2 minit dari sekarang. Okey, cuba tengok, cuba buka. Okey, betul. Jawapannya adalah tentang tokoh seni. Okey, hari ini kita nak belajar tentang tokoh seni. Okey, ada murid-murid yang tahu tak apa tokoh seni ni? Okey, tokoh seni ni maksudnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman dalam bidang seni yang boleh kita jadikan sebagai contoh ataupun idola. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama. Okey, ini adalah tokoh seni yang pertama. Okey, kalau murid-murid lihat dekat dalam buku teks muka surat 71 tu, okey, mesti murid-murid tahu siapakah wanita ini. Okey, nama wanita yang hebat ni namanya adalah Dr. Siti Zainon binti Ismail. Okey, jadi jom kita berkenalan dengan Dr. Siti Zainon binti Ismail. Okey, sambil-sambil cikgu perkenalkan tentang Dr. Siti Zainon ni, murid-murid boleh bacalah dengan lebih lanjut dekat dalam buku teks tu, muka surat 71. Okey, jom cikgu kenalkan kepada murid-murid siapa sebenarnya wanita ni. Okey, kita tengok nama. Okey, nama penuhnya ialah Dr. Siti Zainon binti Ismail. Okey. Tarikh lahir, okey, lahir pada 18 Disember 1949. Okey, minat. Okey, minat Dr. Siti Zainon ni ada 2. Okey, yang pertama, minat menulis buku seni. Okey, antara buku seni yang telah Dr. Siti Zainon ni tulis ialah yang pertama, buku percikan seni. Okey, yang kedua ialah buku tekstil tenunan Melayu. Ini adalah antara 2 buku yang Dr. Siti Zainon telah tulis. Okey, selain itu, Dr. Siti Zainon ni juga mempunyai bakat yang sangat besar dalam bidang melukis. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, lukisan Dr. Siti Zainon ni telah dipamerkan di banyak negara-negara yang berada di luar negara kita Malaysia seperti Filipina, London. Hebat kan beliau? Okey, seterusnya kita lihat pula 2 anugerah yang telah diterima oleh Dr. Siti Zainon. Okey, anugerah yang pertama ialah Hadiah Lukisan Batik Maha. Okey, pada tahun 1967 dan 1968. Seterusnya, anugerah yang kedua ialah Anugerah Hadiah Budayawan Selangor pada tahun 2009.
Wah, hebatlah Dr. Siti Zainal ni. Okey, ada ke murid-murid yang bercita-cita untuk menjadi seperti Dr. Siti Zainal? Kalau ada, murid-murid mesti mulakan usaha dari sekarang. Jangan malas-malas. InsyaAllah kalau kita rajin, mesti satu hari nanti murid-murid boleh menjadi seperti Dr. Siti Zainal. Okey, sekarang ni murid-murid cuba perhatikan paparan pada skrin. Siapa je lelaki ni? Ada tak murid-murid yang tahu? Okey, cuba tanya mak ayah. Siapa je tokoh seni ni? Untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah seorang legenda terkenal di Malaysia pada suatu ketika dulu. Dan untuk pengetahuan murid-murid, disebabkan kehebatannya ataupun bakatnya yang sangat hebat, filem-filem, lagu-lagu beliau masih tersiar lagi sehingga sekarang. Kalau murid-murid boleh lihat di RTM, ada cerita Tiga Abdul. Ada cerita Si Tanggang. Itulah penerbitnya. Itulah pelakonnya. Siapakah dia? Beliau ialah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Beliau ni sangat hebat dalam industri seni lah di Malaysia. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang Tan Sri P. Ramlee, murid-murid bolehlah buka untuk Google ataupun cuba tanya mak ayah. Mesti mak ayah banyak tahu tentang Tan Sri P. Ramlee. Itu sahaja sedikit sebanyak untuk cikgu terangkan tentang tokoh seni. Sekarang jom kita buat aktiviti pada hari ini. Pada hari ini kita akan buat 2 aktiviti. Jadi sekarang cikgu akan menerangkan tentang aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama, murid-murid perlu melengkapkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 81. Pada muka surat 81 ni, arahan ni ialah tulis ayat yang diimlakan oleh guru. Cara nak buat aktiviti imlak ni sangat senang. Sebentar nanti, sekejap lagi, cikgu akan sebutkan 4 ayat. Cikgu ulang, sekejap lagi cikgu akan sebutkan 4 ayat. Murid-murid perlu dengar dan tulis balik ayat yang cikgu sebutkan. Boleh? Jadi sekarang ni sebelum kita memulakan aktiviti imlak, murid-murid perlu sediakan buku aktiviti. Buka dulu buku surat 81 dan juga alatan tulis seperti pensel dan pemadam. Cikgu beri masa 2 minit. Buka dulu buku surat 81. Sekejap lagi kita akan buat aktiviti imlak. Kalau murid-murid dah buka buku aktiviti muka surat 81, inilah yang murid-murid akan nampak. Ada ditulis aktiviti 3A. Murid-murid perlu tulis ayat yang diimlakkan oleh guru. Cikgu cerita sedikitlah tentang teks ni. Teks ni berkenaan tentang Roslan Madun. Roslan Madun ni juga merupakan salah seorang tokoh seni yang hebat di Malaysia. Lagu Roslan Madun yang sangat cikgu suka ialah lagu Lemak Manis. Lepas dia habis murid-murid siapkan kerja yang cikgu berikan, boleh buka YouTube, search Lemak Manis oleh Roslan Madun. Lagu ni sangat seronok. Boleh dengar sekejap lagi. Dah bersediakah murid-murid? Sekarang kita akan buat aktiviti imlak pada muka surat 81 ni. Jadi sekejap lagi cikgu akan sebutkan 4 ayat. Cikgu akan bacakan 4 ayat. Murid-murid perlu tulis balik 4 ayat yang cikgu bacakan. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Dengar baik-baik, cikgu akan bacakan ayat yang pertama. Tulis tulis dekat yang pertama tu. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Nak tak? Itu adalah untuk ayat yang pertama. Cikgu ulang sekali lagi ayat yang pertama. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Tanda notah. Itu ialah untuk ayat 1.
Okey, kita pergi pula kepada ayat yang kedua. Tulis pula dekat nombor 2 tu. Cikgu baca. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Noktah. Itu untuk ayat yang kedua. Okey, cikgu ulang sekali lagi ayat yang kedua. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Noktah. Okey, itu untuk ayat yang kedua. Okey, kita pergi pula kepada ayat yang ketiga. Okey, cikgu baca, boleh dengar. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Okey, cikgu ulang sekali lagi untuk ayat yang ketiga. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Itu untuk ayat yang ketiga. Okey, kita pergi kepada ayat yang keempat. Roslan Madun ialah musyid sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Noktah. Okey, cikgu ulang. Roslan Madun ialah musyid sastera Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu untuk ayat yang keempat. Okey, murid-murid, sekiranya cikgu baca terlalu laju, murid-murid boleh ulang semula video yang cikgu dah tunjukkan ni. Sebab ni kan video kan, kita boleh berhentikan, kita boleh perlahankan, kita boleh lajukan. Okey, itu ialah untuk tugasan muka surat 81. Okey, sekarang ni jom kita tengok untuk tugasan 2 pula. Okey, cuba tengok muka surat 82 pula. Okey, pada muka surat 82, buku aktiviti ni, arahannya adalah tulis ayat yang berhuruf tebal. Okey, tulis ayat yang berhuruf tebal. Sama juga macam aktiviti yang sebelum ni, cuma kali ni murid-murid perlu tulis kembali ayat yang berhuruf tebal. Okey, cikgu akan sebutkan kejap lagi ayat tu. Okey, murid-murid perlu sediakan buku aktiviti dan juga alatan tulis. Okey, sekarang ni buka dulu buku aktiviti muka surat 82. Okey, ini ialah paparan pada buku aktiviti muka surat 82. Okey, nampak tak ada 4 ayat yang ditulis dengan tulisan tebal? Okey, ayat yang pertama ialah seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Tu ayat 1. Okey, ayat yang ditebalkan ayat 2 pula. Banyak barang yang boleh ditekat. Tu ayat yang tebal nombor 2. Okey, nombor 3. Seni tekad mempunyai motif tertentu. Okey, dan yang terakhir sekali nombor 4. Kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Okey, ini adalah 4 ayat yang dah ditebalkan hurufnya. Maksudnya dah diboldkan. Okey, jadi cikgu nak murid-murid salin balik. Salin balik ayat yang dah ditebalkan sahaja. Okey, boleh masukkan dekat bawah tu, dekat ruangan-ruangan kosong yang diberikan dekat bawah tu. Okey, jadi itu sahaja aktiviti kita untuk hari ini. Tanya kerana dah berjaya untuk beradalah sampai di hujung PDPR kita pada hari ini. Okey, jadi seperti biasa, kejap lagi kalau dah siap, murid-murid boleh hantar kepada cikgu dah secara personal melalui WhatsApp untuk semakan dan bintang. Okey, tanya murid-murid kerana telah berjaya menghadiri PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Anda sememangnya sangat hebat. Okey, jadi jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.